Selamat pagi ya, Praja. Jadi kali ini ya kita masih ingat video lepas kita soal Praja 4 jenis transformasi betul? Translasi, pantoran, putaran, oke dengan pembesaran. Jadi ingat bagi tiga transformasi pertama yaitu translasi, oke, pantoran dengan putaran, oke, size tidak ubah, oke, size dan lupa bentuk tidak ubah, ingat. Oke, orientasi mungkin dia ubah, tapi size dengan rupa bentuk dia tidak ubah. Mesti 100% tidak ubah. Tapi kalau bagi pembesaran size akan dibesarkan ataupun dikecilkan. Tapi rupa bentuk memang 100% sama dengan original, tidak akan ubah. Jadi hari ini kita akan pergi ke transformasi yang pertama, yaitu translasi. Ingat semua ini kamu sudah belajar dalam mendengar rendah. Jadi kita lebih kurang orang kaji balik lah. Okey, orang kaji balik. Ya, apa maksudnya translasi ya? Translasi merupakan permintaan semua titik pada suatu sata mengikut arah yang sama dan melalui jarak yang sama. Objek dan image adalah kongruent dan sama orientasi. Masih ingat video lepas kita sudah belajar apa maksudnya kongruent? Kongruent maksudnya size dengan rupa bentuk mesti sama. Size dengan rupa bentuk mesti sama, itu kita cakap kongruent. Jadi hanya tiga transformasi akan kekal rupa bentuk dan size yang sama, itu translasi, pantoran dan putaran. Ingat hafal. Dan sama orientasi. Orientasi di sini maksudnya arah dia. Arah dia mesti sama. Kalau gambar raja itu dia merujuk ke atas, jadi dia tunjuk jari ya, tunjuk ke atas, maksudnya image dia akan tunjuk ke atas. Dia tidak akan tunjuk kiri, tidak akan tunjuk kanan. Okey, itu maksudnya sama orientasi. Boleh faham? Hanya translasi ya. Ingat, hanya translasi akan kekal objek dan image adalah sama orientasi. Ingat, okey. Jadi, okey, ini contoh sahaja. Okey, jadi kita terus tengok ini ya. Nah, contohnya berikan justifikasi berkenaan dengan transaksi terhadap wajah di bawah. Maksudnya sama ada ini ya, ada transaksi atau tidak. Jadi A bukan transaksi. Kenapa? Kerana orientasi tidak sama. You tengok arah dia tidak sama. Ini dia tunjuk ke bawah, tapi ini dia tunjuk ke atas. Maksudnya arah tidak sama. Maksudnya orientasi tidak sama. Jadi ini bukan transaksi ya. Okey. Ingat transaksi memang akan kekal orientasi yang sama. Okey. B ialah transaksi. Kenapa? Sebab size rupa bentuk sama pertama, orientasi dia pun sama. Okey. Orientasi dia pun sama. C bukan transaksi. Kenapa? Kerana size tidak sama. Satu kecil, satu besar. Okey, jadi bukan transaksi ya. Tapi orientasi dia sama, rupa bentuk sama, hanya size tidak sama. Okey. Salah satu syarat kita memenuhi maksudnya dia bukan transaksi. D dia ialah transaksi. Kenapa? Rupa bentuk, size, arah semua sama. Okey, E bukan transaksi. Kenapa? Sebab okey, rupa bentuk tidak sama. Okey. Jadi ini hanya refresh back sahajalah. Kita tengok contoh lain Okey, ini ini paling penting pakai ini. Okey. Jadi ingat ada koma punya ialah image okey. Yang ada koma mesti objek ini kamu mesti hafal. Jadi A, koma ini nota sahaja ialah image bagi titik A melalui satu translasi. Pergerakan A ke A, koma maksudnya dari objek pergi ke image ingat dari objek pergi ke image ialah suatu vektor. Vektor di sini maksudnya dia ada arah, dia ada jarak. Okey, ini maksudnya vektor. Okey. Jadi vektor translasi yang kita boleh pakai rumus A dan B. Kebanyakan pelajar akan tulis macam ini kiri kanan. Ingat, kalau kamu nombor letak kiri kanan, ini adalah koordinat. Bukan translasi bukan vektor translasi Ini adalah koordinat sahaja. Okey. Kalau bagi vektor translasi, ingat dia ialah atas dan bawah. Okey. Boleh faham? Okey, ingat yang atas ini A dia ialah menunjukkan pergerakan secara mengufuk ataupun pergerakan ikut pasi S, ikut arah pasi S Maksudnya dia boleh bergerak ke kiri, dia boleh bergerak ke kanan. Okey, biasanya
cikgu suruh pelajar hafal lah, okey. Atas ini ya, ini nombor yang atas ini ialah ikut pergerakan pasi S. Saya suruh cikgu hafal macam inilah. Manakala yang nombor di bawah ini B ya, okey, dia pergerakan ikut pasi mencancang itu ikut pasi Y, okey, iaitu bergerak ke atas ataupun bergerak ke bawah. Boleh faham? A bergerak kiri kanan, B bergerak atas bawah. Kamu boleh hafal macam ini ya, okey. Jadi A di sini kalau nombor sebab transaksi vektor transaksi dia sebenarnya ada nombor. A dan B hanya mereka letak umum sahaja. Maksudnya dia boleh seberangan nombor. Maksudnya dia boleh positif punya nombor, dia pun boleh negatif punya nombor. Ingat, okey. Kalau A ini positif, kalau A ini atas ini positif, maksudnya dia bergerak ke kanan. Sebab A ya, saya sudah cakap, A ini dia bergerak ikut pasi S, dia ikut pasi S. Kalau nombor dia positif, maksudnya dia bergerak ikut arah kanan, arah kanan kamu. Okey. Jadi kalau negatif, maksudnya dia bergerak ke arah kiri. Okey, ingat. B pun sama, dia ikut atas bawah, ikut pasi Y ya. Jadi maksudnya dia boleh bergerak ke atas ke bawah. Kalau B ini nombor positif, maksudnya dia bergerak ke atas. Manakala kalau nombor dia ialah negatif, maksudnya dia bergerak ke bawah. Sebab itu kalau ikut contoh jawapan ini, tengok jawapan dia sebenarnya ialah 2, 3. Ingat, bergerak kiri kanan tulis dulu atas, lepas itu diikuti dengan nombor yang bergerak ke atas bawah. Biasanya saya suruh cikgu suruh pelajar macam ini ya. Maksudnya you tengok dari A pergi ke image A ini, maksudnya dia bergerak 2 kali kan. Maksudnya 2 unit lah. 2 unit ke kanan, maksudnya sebab itu dia positif 2. Lepas itu dia bergerak lagi 3 unit ke atas. Sebab itu jawapan dia ialah positif 3. Ini ialah vektor transaksi bagi jawapan dia. Okey. Sebab itu kertas graf, kamu kena sediakan kertas graf. Okey. Contoh A ya, contoh 1 A. Huraikan maksudnya vektor transaksi periode 1, 3. Apa maksudnya ini? Ini maksudnya soalan dia, apa maksudnya ini? 1 maksudnya dia bergerak 1 unit ke kanan, diikuti dengan 3 unit ke atas. Sebab dia positif, maksudnya 1 unit ke kanan, lepas itu 3 unit ke atas. Boleh faham? B negatif 1, 4. Apa maksudnya negatif 1, 4? Negatif, saya sudah cakap, kalau atas itu ialah negatif, maksudnya dia bergerak ke kiri ya. Maksudnya dia bergerak ke kiri 1 unit, lepas itu bergerak 4 unit ke atas. Boleh faham? C, okey, 2 positif, maksudnya bergerak 2 unit ke sebelah kanan. Kamu ikut tangan kamu sebab sekarang cikgu pakai video mungkin arah dia lain sikit. Tapi kamu mesti ikut tangan kamu kanan kiri. Boleh faham? Maksudnya dia bergerak, okey, 2 unit ke kanan. Lepas tu negatif 9 kan? Negatif 9 maksudnya bergerak ke 9 unit ke bawah. Okey. Saya rasa atas bawah tak jadi masalahnya. Kiri kanan itu sebab cikgu sekarang pakai video jadi kamu sendiri tengoklah. Okey. Macam mana pergerakan dia. D. Negatif 3 maksudnya bergerak ke kiri ya. 3 kali. Dan diikuti negatif 1 kali ke atas. 1 kali ke bawah. Negatif jadi ke bawah, okey, bukan ke atas 1 kali 1 unit ke bawah. I 08 kosong maksudnya dia tidak bergerak Jadi tidak bergerak, jadi kamu tak perlu tulis tak perlu tulis dari kiri kanan, okey. Jadi 8 positif 8 maksudnya dia bergerak ke 8 unit atas sebab itu jawapan I dia bergerak 8 unit ke atas. Ya untuk contoh 1 Okey, ini tuliskan vektor transaksi. Maksudnya tadi ya dia suruh kamu huraian. Maksudnya dia beri kamu vektor translasi ya, lepas dia suruh kamu hurai ya, macam mana dia gerak, pergerakan dia kiri kanan. Contoh ini ialah dia beri pergerakan, lepas itu suruh kamu tulis jawapan vektor translasi ya. Nampak? Okey, pergerakan 7 unit ke kanan, maksudnya jawapan dia 7, atas ini 7. Okey. Dan diikuti 3 unit ke bawah maksudnya negatif jadi negatif 3. Boleh faham?
Ingat dua arah saja negatif. Bergerak ke kiri negatif, dan bergerak ke bawah negatif. Bergerak ke kanan positif, bergerak ke atas positif. Itu saja. B. Menggerakkan 3 unit ke kiri, okey, jadi negatif 3, diikuti dengan 4 unit ke atas, jadi positif 4. Okey. Jadi C, pergerakan 1 unit ke kanan, 1 unit ke kanan. Jadi tidak bergerak ke atas, tidak bergerak ke bawah, maksudnya kosong. Boleh faham? Contoh 3, tentukan kedudukan bagi titik M, koma, maksudnya image M, bagi grid di bawah berdasarkan vektor transaksi yang dinyatakan. Maksudnya, dia beri kamu vektor transaksi, lepas tu suruh kamu lukis. Jadi, kamu gerakkan kertas graf. Okey, gerakkan kertas graf. Okey. Kertas graf macam ini ya. Okey. Saya stop sharing dulu. Kertas graf oh boleh nampak tak nampak sebab cikgu pakai Zoom dia ada lain sikit, tapi asalkan kamu pakai kertas graf okey. Kertas graf. Okey, kamu boleh pakai ataupun buku latihan pun boleh. Buku latihan kamu pun ada peta-peta betul? Buku latihan pun ada peta-peta. Pakai buku latihan pun boleh. Kalau buku latihan kamu pakai buku peta, okey, boleh juga. Okey, jadi kamu objek kamu boleh lukis mana-mana buku latihan kamu. Jadi M kamu letak mana-mana titik M. Lepas kamu ikut dia negatif 1 maksudnya bergerak. Ingat atas ikut kiri kanan dan negatif maksudnya dia ikut kiri Jadi maksudnya titik N ni bergerak 1 unit ke kiri. Lepas tu bawah ni 2 maksudnya dia bergerak ke atas Jadi bergerak 1 unit ke kiri sampai sini titik ini. Lepas tu bergerak 2 unit lagi ke atas Jadi jawapannya titik image dia di sini. Boleh ikut? Okey, P pun sama, kamu letak titik M di mana-mana tempat pun boleh. Jadi ikut dia negatif 3. Negatif 3 maksudnya titik ini dia bergerak negatif bergerak ke kiri. Okey. Maksudnya bergerak ke kiri 3 unit sampai sini Okey, jangan henti jangan lepas tangan kamu Lepas tu kamu tengok Y. Tengok ikut pergerakan ikut pasi Y, okey, yang itu atas bawah. Yang negatif 4 maksudnya kamu negatif 4 maksudnya dia bergerak ke bawah. Jadi dari titik tadi kamu berhenti ini, jadi bergerak lagi 4 unit ke bawah. Maksudnya ini adalah image dia. Boleh faham? Okey, satu-satu. Okey, juga sama titik mana-mana tempat pun boleh. Jadi satu bergerak ke kanan satu sebab dia positif jadi bergerak ke kanan satu. Lepas satu lagi jadi bergerak ke atas. Maksudnya image di sini. Boleh faham transaksi dia? Kalau buku latihan kamu bukan peta, jadi kamu pakai kertas graf untuk lukis. Lepas kamu lukis, lepas tu kamu potong Jangan satu untuk satu kertas graf Okey, sangat membajilkan Jadi kamu boleh ambil satu bahagian untuk A, satu bahagian untuk B, satu bahagian untuk C. Lepas tu kamu boleh potong guna gunting potong, guntingkan lepas tu lekat dalam buku latihan kamu. Boleh faham? Kalau buku latihan kamu bukan kertas graf bukan kertas bukan buku peta okey, pakai kertas graf. Tapi kalau buku latihan kamu ialah pakai buku peta, jadi bolehlah terus masuk dalam buku peta buku latihan kamu. Okey. Contoh 4, tentukan vektor transaksi A ke B. Okey. Dia sebenarnya contoh 1. Kalau kamu perhatikan contoh 1 dengan contoh 2 sebenarnya dia ialah soalan yang sama, hanya dia songsang sahaja. Okey, soalan yang dia tanya songsang Tapi kalau kamu tengok contoh 3 dan 4 sebenarnya soalan yang sama. Hanya dia songsang dia tanya soalan Okey, contoh 3 dia beri vektor transaksi, lepas tu dia suruh kamu lukis cari image dia. Kalau contoh 4 dia sudah tolong kamu lukis. Objek image dia sudah tolong kamu lukis. Lepas tu dia suruh kamu cari vektor transaksi. Tengok sebenarnya soalan sama. Hanya dia songsang tanya. Kalau kamu tengok soalan ini okey. A ke B. A ke B maksudnya A ialah objek A ialah objek, B ialah image. Boleh faham? Jadi kamu fikirlah, kamu imagine. Macam mana saya nak A pergi ke B dulu. Okey. Ada pelajar cakap, cikgu saya boleh bergerak ke atas dulu kan? Jangan saya sudah cakap kita ikut orientasi dia, okey. Kita cari atas dulu, atas ialah bergerak kiri kanan dulu.
Okey, bawah barulah kita ambil kira dia bergerak atas ataupun bawah. Boleh faham? Jadi cari atas dulu baru cari bawah. Jadi jangan pergi cari atas bawah dulu jangan pergi cari ini jawapan bawah ini. Okey, nanti kamu akan keliru Jadi seperti yang cakap, pertama kamu fikir dia akan bergerak ke kiri lebih sesuai kah ataupun bergerak ke kanan lebih sesuai. Kamu imagine kalau dia bergerak ke kanan, mana dia pergi? Adakah dia akan sampai ke B? Memang tidak tapak, betul? Jadi soalan yang rasional, jawapan yang rasional dia ialah dia mesti bergerak ke kiri, betul? Jadi bergerak ke kiri berapa petak sampai sini lebih senang, betul? Jadi tiga unit dia bergerak. Seperti jawapan di sini ialah negatif 3 sebab dia bergerak ke kiri Jadi sampai sini, lepas tu macam mana dia sampai ke B? Maksudnya dia mesti bergerak ke atas, bukan bergerak ke bawah. Kalau dia bergerak ke bawah, mana dia nak pergi? Okey, tak mungkin akan sampai B, betul? Maksudnya sampai sini, dia mesti bergerak ke atas 2 unit. Sebab itu jawapan di bawah ialah 2. Ini cara cari jawapan yang betul. Boleh faham? Cari dia pergi kiri kanan dulu, lepas tu baru cari dia pergi ke atas dan bawah. Lebih senang untuk kamu hafal. Boleh faham? Sama juga ini ialah objek, ini ialah image. Jadi dari A kamu fikir macam mana dia nak sampai ke B. Sama ada dia bergerak ke kiri ke atau bergerak ke kanan. Kalau kamu dapat imagine jadi jawapan yang rasional dia ialah bergerak ke kanan, betul? Dia bergerak ke kanan berapa petak? 1, 2, 3, 4. Sampai di bawah B ini jadi 4 petak, 4 unit lah. Sebab jawapan di sini ialah 4. Positif 4 sebab dia bergerak ke kanan Jadi sampai sini titik, jadi imagine dia bergerak ke atas ke bawah. Pergi ke bawah tak mungkin kan, tidak sampai B. Jadi mesti bergerak ke atas 4 unit juga, baru dia akan sampai ke B. Sebab jawapan di bawah ini 4 juga. Boleh faham? Okey, harap tak jadi masalah untuk kamu. Okey. Jadi sampai sini saja untuk latihan hari ini. Tengok cikgu boleh sambung tak? Rasanya boleh sambung lagi Okey, boleh sambung lagi lukis contoh 5, okey, contoh 5, okey. Diberi bahawa S, ialah imej bagi S tentukan vektor transisi bagi setiap yang berikut, okey. Ataupun cikgu ini sambung ke video seterusnya sebab takut kamu keliru sebab contoh sebelumnya kita tengok titik Tapi ini contoh seterusnya kita kena tengok gambar raja. Gambar raja bukan lagi titik Jadi cikgu ini sambung pada video yang seterusnya. Jadi hari ini latihan hari ini okey ialah salin contoh okey. Boleh faham? Jadi sampai sini PDPR hari ini okey. Thank you kelas.